Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam hingga ke saat ini kita masih dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan fikiran kita dan melapangkan dada kita untuk kita memahami agamanya dengan sebaik-baiknya dan kita dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi tegah-tegahannya. Semoga dengan demikian kita ditempatkan oleh Allah bersama orang-orang yang salihin dan mukminin. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersua lagi pada kuliah maghrib kita pada pagi hari, pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati Allah dalam rangka kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Pada kesempatan hari ini saya ingin meneruskan lagi perkongsian saya tentang perilaku salaf bersama Al-Quran. Pada beberapa kuliah saya, termasuk dalam kuliah online saya telah menyentuh tentang perilaku salaf di kalangan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, kita dapat mengambil ibrah daripada sifat dan sikap mereka dengan Al-Quran, dan mereka telah dimuliakan oleh Allah berdasarkan amalan mereka, dan mereka benar-benar menghayati dan menjiwai ajaran-ajaran Al-Quran, dan ianya adalah merupakan suatu lanjutan daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW yang mengajak manusia kepada jalan Allah, yang mengajak manusia kepada kebaikan dan keadilan. Dan inilah kita sebagai generasi penerus dapat melanjutkan perjuangan ini, terutama sekali pada hari ini dalam dunia yang serba canggih, dunia yang serba moden. Meskipun kemodernan manusia itu melalui teknologi yang ada, tetapi itu kita harus sedari ianya adalah sebagai alat dan kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah, dan yang paling penting semuanya itu mengarah kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini, malam ini, saya akan mengupas dan berkongsi tentang perilaku salaf di kalangan para ulama kita yang dengan sungguh-sungguh mencermati dan menekuni ajaran-ajaran Al-Quran dan yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ini di kalangan para ulama kita telah memberikan sumbangan yang besar dalam peradaban manusia. Bukan sahaja peradaban Islam, tapi peradaban manusia. Kerana ilmu-ilmu yang merupakan peninggalan mereka hingga ke hari ini masih lagi dikaji, diteliti, dicermati oleh manusia pada hari ini. Bukan sahaja di kalangan orang-orang Islam, malah juga di kalangan orang-orang yang bukan Islam.
di pusat-pusat pengajian tinggi di seluruh dunia dan masih terus mengkaji pemikiran-pemikiran para ulama kita. Nah, alangkah ruginya kita sebagai orang yang beriman dan para ulama kita yang mewarisi perjuangan para nabi, yang Nabi SAW sebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah penerus atau pewaris kenabian, kerasulan. Maka pada malam hari ini, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya cuba berkongsi dengan salah seorang ulama yang terkenal di seluruh dunia. Walaupun beliau telah wafat atau meninggal dunia, tetapi buah pemikirannya masih lagi dikaji, dicermati hingga hari ini. Nah, adapun ulama yang saya maksudkan adalah Al-Hafiz Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wafat pada tahun 728 Hijriah. Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama yang terkenal, dan banyak sekali kajian-kajian yang saya katakan tadi, bukan saja di kalangan orang Islam, di kalangan yang bukan Islam juga mengkaji pemikiran hasil penulisan beliau yang banyak sekali, ratusan hingga 500 penulisan yang beliau tulis. Meskipun dalam keadaan di mana pada masa itu beliau berada di Syria atau Damsyik, ibu negerinya adalah Damsyik. Nah, ketika itu Damsyik diserang oleh tentera Mongol, dan banyak sekali dan ramai sekali para ulama yang dibunuh dengan kejam, sehingga kan dikatakan dalam sejarah Sungai Euphrates itu darahnya mengalir adalah darah para ulama kita. Jadi adalah, saya katakan tadi, amat rugi kalau kita tidak memahami, kalau kita tidak mengambil ibrah dan contoh teladan daripada ulama ini sebagai diberi gelaran sebagai Syekhul Islam. Beliau seorang yang pakar dalam bidang hadis, bidang Al-Quran, juga dalam bidang ilmu tafsir, akidah, dan juga dalam bidang falsafah. Nah, jadi ini kita dapat mencongkel dan mengambil mutiara-mutiara, dan kita dapat sematkan dalam hati kita, dan kita dapat amalkan untuk kita mengembalikan tamadun atau peradaban Islam. Nah, sudah pasti ini mestilah dilakukan dengan usaha yang teliti, usaha yang tersusun rapi, dan kita memerlukan para pemikir, para ulama masa kini untuk terus memperjuangkan dan menghidupkan ajaran Islam seperti mana yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dirakamkan oleh muridnya Al-Hafiz Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Taimiyah ini mempunyai beberapa murid yang terkenal dan sangat handal dan dalam ilmunya tentang Al-Quran. Di antaranya adalah yang paling dekat dan rapat adalah Ibnu Qayyim, dan selainnya seperti Ibnu Katsir, Imam Zahabi. Ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang luar biasa yang belum ada tolok bandingnya. Maka saya kira dengan kita cuba meneliti, menyelongkar apakah usaha-usaha yang telah beliau lakukan dalam memberikan sumbangan yang besar, membawa perubahan, membawa Islam, kerana itulah yang akan dapat mengembalikan tamadun Islam. Maka kita, umat Islam hari ini, perlu dan sangat perlu mendalami ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh para ulama kita banyak sekali dan masih belum dikaji dan masih belum diteliti. Masih banyak lagi. Nah, ini yang rajin adalah orang-orang barat di kalangan orientalis, tapi nampaknya di kalangan orang-orang Islam agak layu
untuk mengkaji pemikiran dan hasil ilmu yang dilakukan oleh para ulama kita. Jadi salah satu murid Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Qayyim. Beliau juga banyak sekali buku-buku yang beliau karang, tidak lebih daripada ratusan, lebih dari 100 buah buku yang beliau tulis tentang akidah, tentang tasawuf, tentang fikih dan sebagainya. Jadi di dalam buku beliau, ini buku daripada anak muridnya Ibnu Qayyim yang wafat pada tahun 751 Hijriah, di dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib Minal Kalam At-Tayyib, apa kata beliau? Beliau adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Ini nama Ibnu Taimiyah. Namanya adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, lebih dikenali dengan nama Ibnu Taimiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 661 Hijriah. Sejak kecil lagi, Ibnu Taimiyah telah terkenal kerana kecerdasannya. Beliau boleh menghafal buku dengan hanya sekali bacaan. Apabila mula menimba ilmu daripada para ulama, kecerdasannya semakin menyerlah sehingga mengatasi pelajar-pelajar yang lain. Jadi Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ulama yang sangat cerdas, dan beliau dalam usia yang muda telah dapat menghafal dengan cepat. Ini adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan beliau dibesarkan dalam keluarga yang orang yang beragama. Jadi kuat beragama. Bapanya seorang yang kuat beragama. Dan apa yang menarik Ibnu Taimiyah ini ialah perjuangannya tidak luput daripada bermacam fitnah, dan pernah beliau dipenjara. Beliau ini terkenal dengan ulama yang sering dipenjara kerana buah pemikirannya kebanyakannya tidak disetujui oleh sultan atau raja pada masa hidup beliau. Nah, jadi pemikiran, meskipun Ibnu Taimiyah telah wafat, tapi pemikirannya tetap hidup hingga hari ini. Dan saya pernah terbaca, dan di kalangan orientalis dan juga orang-orang Islam yang mengkaji tentang Ibnu Taimiyah ini, tidak kurang daripada 500 buah kajian tentang pemikiran Ibnu Taimiyah ini. Dan memang baik lawan mengakui akan kecerdasan, kearifan, kelebihan Ibnu Taimiyah sangat luar biasa. Boleh kita katakan, kalau dalam bahasa Inggris dinamakan seorang yang brilliant, sangat brilliant. Dan beliau pada masa itu, beliau berhadapan dengan falsafah Yunani. Beliau juga berdialog dengan mereka, dan dengan mudah beliau dapat mematahkan pemikiran-pemikiran Yunani dan Romawi pada masa itu. Tadi saya katakan, sungguh hebat Ibnu Taimiyah ini dibandingkan dengan ulama yang lain. Masing-masing ada kelebihannya, tapi beliau satu-satu ulama yang ikut berperang, berjihad menentang tentera Mongol pada masa itu. Beliau berjihad melawan tentera Mongol. Tentera Mongol tu yang kita tahu, Kublai Khan, Genghis Khan, itu adalah seorang kaum yang sangat kasar. Pernah dulu saya pergi ke China, sempat juga melawat ke tempat Genghis Khan, iaitu di Inner Mongolia.
mereka, tapi tepatnya dah sudah lama lah dia punya apa namanya peninggalannya pun sudah agak pusat. Tapi disitulah mereka tinggal di lereng-lereng bukit, dan memang orang-orang yang sangat bekerja keras dan kerja kuat. Dan itu yang terletak di Ine Mongolia di China. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Ad-Durar Al-Kaminah fi A'yan Al-Mi'ah Al-Thaminah, beliau sangat ajaib dalam kecepatan hafalan. Jadi Ibn Taymiyah ini orang yang sangat kuat hafalannya, cepat dan boleh menghafal. Kecerdasan, penguasaan luas dalam ilmu nakal. Ilmu nakal ni maknanya ilmu logik. Dalam bidang falsafah ini memerlukan logik, memerlukan akal, hujah-hujah yang kuat. Yang nakal maknanya dari segi nas-nas, iaitu Al-Quran, Al-Hadis dan Al-Aqal. Jadi beliau menguasai An-Naqal dan Al-Aqal. An-Naqal maknanya menguasai nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan Al-Aqal dari segi pemikirannya memberikan hujah-hujah yang luar biasa. Itu yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Kebesaran Ibn Taymiyah telah banyak diceritakan para ulama. Fatwa-fatwa beliau telah disimpulkan dalam beberapa jilid besar. Suatu sumbangan beliau yang besar, yakni dalam kitab beliau Al-Fatawa. Al-Fatawa itu memberi pembahasan tentang soal akidah, soal tafsir, soal usul tafsir, soal hadis, dan soal pemikiran falsafah. Itu tak silap saya ada 37 jilid beliau tulis. Dan bukunya setebal ini, satu jilid yang dikumpulkan. Bapak bayangkan, tak tu beliau ini tak tidur malam mungkin, karena menulis buku itu Al-Fatawa sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan hingga hari ini hasil karya penulisannya tentang Al-Fatawa itu telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Dan Ibn Taymiyah ini dari segi fiqh dia bermazhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kadang-kadang pemikirannya beliau ini sangat memahami keadaan. Jadi ada pandangan-pandangannya yang bertentangan dengan ulama yang lain kerana situasi dan keadaan yang berubah dan sebagainya. Dan inilah saya katakan tadi, seorang sosok ulama yang mempunyai kecerdasan brilian yang luar biasa, sangat luar biasa. Keluasan dan kedalaman ilmu beliau diakui oleh kawan dan lawan. Yang saya katakan tadi, sama ada yang mereka yang tidak setuju dengannya atau bertentangan pemikiran dengannya, mengakui kecerdasan dan kehebatan dan kecerdikan Ibn Taymiyah ini. Seperti semua ulama lainnya, sebahagian pendapat beliau mencetuskan kontroversi, ada yang agak kontroversial sedikit yang saya katakan tadi. Dan oleh itu, walaupun beliau bermazhab fiqh dalam bermazhab Ahmad bin Hanbal atau Hanbali, tapi kadang-kadang juga pandangan-pandangan beliau tidak selari dengan apa yang beliau anuti dari segi bidang fiqh di dalam bermazhab Hanbali. Jadi menunjukkan beliau ini orang yang tidak fanatik kepada sesuatu mazhab, dan beliau berani memberikan pandangannya, pemikirannya tentang isu yang berlaku dan membuat ijtihad jika tidak ada nas-nas yang jelas dalam sesuatu masalah atau sesuatu isu. Misalnya
pemikiran dalam bidang fiqh Ibnu Taimiyah ini, kalau kita lihat di dalam bidang ekonomi, beliau berpendapat bahawa penentuan harga-harga dan barangan-barangan hendaklah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pandangan beliau itu sampai hari ini diguna pakai. Sebab apa? Tujuannya adalah untuk mengekang daripada melambungnya harga-harga barangan, dan orang akan lebih para peniaga yang tamak dan haloba, dan ini sudah pasti akan menyusahkan orang-orang awam, lebih-lebih lagi orang-orang yang fakir dan miskin. Hingga hari ini pandangan beliau itu diambil dan diguna pakai hingga hari ini. Kita lihat banyakkan negara, pemerintah yang menentukan sesuatu harga dan sebagainya. Maknanya mengawal harga barangan. Ini suatu hal yang baru ketika itulah. Walaupun pandangannya yang kontroversial, ijtihad-ijtihadnya, kata Nabi SAW, kalau orang yang berijtihad, dia salah, dia dapat 1 pahala, dia benar, dia dapat 2 pahala. Jadi kalaulah seandainya pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah ini mungkin ada yang tersilap, beliau masih tetap mendapat pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana ijtihadnya bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan petunjuk dan bimbingan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi ini juga saya kira kita sebagai orang yang beriman, kita kena lihatlah dalam keadaan tertentu. Misalnya pada hari ini kita dalam keadaan pandemik, penularan wabak COVID-19, kita solat tidak rapat, saf kita berasingan, ada jarak. Ini yang dilakukan oleh para ulama dengan ijtihad berdasarkan kepada nas-nas. Kalaulah seandainya ada kesilapan pun masih dapat 1 pahala, kita yang mengikutinya pun akan dapat pahala. Maka tidak boleh kita ragui, sebab fikir ini dia akan berubah. Bapak-bapak kena ingat, fikir dia boleh berubah berdasarkan keadaan dan situasi yang dihadapi. Mudah saja bapak dan ibu, kita solat syaratnya, rukunnya mesti berdiri, ya kan? Kenapa ada orang boleh solat duduk? Kerana ada hadis membenarkan, membolehkan solat duduk, asalkan dia punya alasan. Kerana dia sakit kaki, dia tidak boleh berdiri lama mungkin. Jadi agama memberikan kebenaran berdasarkan panduan daripada Nabi SAW, dan inilah yang diguna pakai oleh para ulama kita dalam fatwa yang ada untuk menjarakkan saf kita. Bukan, saya yakin di kalangan anggota majlis fatwa tidak sembarangan, bukan sembrono, tapi mereka berani mengambil keputusan berdasarkan nas-nas yang ada, panduan, bimbingan Allah dan Rasul. Ini diantaranya, ya kan? Kenapa kita nak solat, nak kena booking solat Jumaat? Kerana keadaan kita berbeza dengan keadaan yang biasa dan keadaan aman. Kita dalam situasi yang berbeza. Maka saya katakan tadi, fikir itu boleh berubah. Kalau kita tak boleh berdiri, solat duduk. Tak boleh duduk, solat baring. Tak boleh solat baring, solat secara isyarat. Ini sebenarnya sudah ada dalam hal demikian. Begitu juga wafat hadirin yang dirahmati Allah, dalam kita mengeluarkan zakat fitrah, dalam mazhab Syafi'i menggunakan bahan utama, yakni makanan utama.
Tapi kenapa kita menggunakan beras, menggunakan wang ringgit? Ada juga di kalangan para ulama membolehkan. Ini dalam Imam Abu Hanifah misalnya. Kerana keadaan. Kalaulah kita nak beras, juga pengalaman apa yang saya tahu dulu, orang kasih beras sampai berulat beras itu. Jadi ditukarkan dengan wang ringgit sehingga ini boleh dinilai atau menilainya sama dengan apa yang telah pada makanan pokok atau qut dalam bahasa Arab atau makanan utama. Jadi berubah kerana keadaan. Nah, apakah para ulama kita suka-suka? Tidak. Apakah mereka meremehkan agama? Tidak. Sebab ijtihad mereka adalah untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam. Yang kemarin pada tahun lalu pihak fatwa mengeluarkan irsyad untuk kita tidak melakukan haji. Itu ada sebabnya. Sebab COVID terlalu sedang menular begitu hebat, dan ini akan boleh memudaratkan orang yang pergi ke sana. Jadi kalau kita ingat dalam dalil Quran, haji itu diwajibkan atas kamu man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu ke sana dengan jalan yang aman. Jadi kerana keadaan tidak aman, maka buat seketika kita tidak dapat melakukan haji. Itu. Jadi saya katakan tadi sekali lagi, fikir itu boleh berubah kerana keadaan tertentu. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh orang-orang awam, orang-orang yang para ulama yang punya pengetahuan, punya ilmu yang dalam tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi dan sebagainya. Mungkin kita tidak sependapat, saya kira itu wajarlah. Mungkin kita rasa itu tidak sepatutnya, maka itu hanya untuk kita. Tapi kita kena ingat, fatwa-fatwa itu adalah untuk kesejahteraan, kemaslahatan umum, bukan untuk peribadi. Jadi mereka mengutamakan kemaslahatan umum. Ini juga dalam kaedah usul fikih ada menyebutkan sedemikian rupa. Jadi kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jadi inilah hal-hal yang saya kira kita juga perlu mungkin memperluaskan lagi pencarian ilmu kita dalam bidang ilmu usul fiqh dan ilmu fiqh. Ibnu Taimiyah wafat pada tahun 728 Hijriah dalam penjara di benteng Damsyik. Saya katakan tadi, beliau meninggal di dalam penjara. Dan disebutkan beliau meninggal bukan kerana beliau di penjara, tapi beliau meninggal tu ni hanya sebab sajalah, kerana sultan atau raja pada masa itu tidak membenarkan memberikan kepada beliau pena dan kertas, kerana beliau ini orang yang sangat hebat menulis, sehingga kan dikatakan di dinding-dinding penjara itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Subhanallah, luar biasa. Ini juga bapak-bapak, kalau kita lihat, kita baca Allahyarham Buya Hamka, pada masa ketika beliau dipenjara oleh Soekarno pada masa itu, beliau dapat menghabiskan tafsir Al-Azhar beliau di dalam penjara. Jadi subhanallah, kita apalah yang kita boleh buat lah. Maka kadang-kadang kita kena hati-hatilah sebelum kita nak mengkritik, sebelum kita nak bersuara, kita pastikan diri kita punya ilmu betul-betul berilmu. Bukan kita patorot, bukan kita ta'assub, tapi berdasarkan ilmu. Ini saya kira suatu budaya yang ada di kalangan para ulama kita yang silam,
yang perlu kita warisi, ya ini buku. Kata Allah dalam surah Al-Alaq ketika Nabi mendapat wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Iqra, bacalah. Baca ni memberi makna baca, mencari, menggali, menganalisa dan sebagainya. Iqra. Nah, berapa banyak kita yang iqra, benar-benar iqra. Maka saya kira ada baiknya kalau kita ikuti mana-mana pengajian lah. Kalau kita di Masjid Kasim dari hari Isnin, Selasa, Rabu, Jumaat kita ada pengajian, kuliah. Ada baiknya. Ini pandangan saya atau mungkin saranan saya. Kita bawa adalah nota ke, dan bawa pen, kita tulis apa yang dikatakan oleh guru-guru kita yang kita belajar. Dan ini sebenarnya adalah budaya para ulama kita yang silap. Oleh itu Imam Syafi'i ketika dia muda, dia umur dalam belasan tahun, beliau menguasai kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Subhanallah. Dan beliau boleh mensyarahkan kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Betapa cerdiknya Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, jadi saya kira kita juga usahakanlah. Mungkin sebab ada mungkin di antara kadang-kadang kita manusia ini, ingatan kita tak kuat tapi kita boleh menulis. Itulah yang mengingatkan kita, yang dapat mengingatkan kita. Yalah, macam kita, kalau dulu saya ingat, kalau nak pergi kedai Malbari, kita nak hutang kan, ada buku kecil lah kan, buku 35 lah kan, ditulis. Di alangkah baiknya kita ikut pengajian-pengajian, kuliah-kuliah ini, kita tulis. Dan setelah itu kita boleh kaji balik lagi. Maka kita kena ada buku. Sekarang macam-macam buku ada. Kita tak faham, tanya kepada guru kita, tanya kepada ustaz kita. Dia mesti ada timbal balik, dan yang itu akan memberi sesuatu yang baik dan positif. Maka para jemaah boleh dipertimbangkanlah saranan saya, cara saya itu boleh dipertimbangkan. Dan ini sekadar berkongsi saja. Saya lebih daripada dah 10 tahun saya mewajibkan diri saya membeli buku setiap bulan. Maksimum 3 buku, minimum 1 buku setiap bulan. Saya sudah amalkan dalam 10 tahun amalan ini, saya amalkan. Dan saya terasa sangat berguna dan bermanfaat. Yalah, mana saya mengajar, jadi saya kena membuat rujukan. Sebelum mengajar, kena baca buku, ada bahan-bahannya. Alangkah baiknya kita seperti itu. Jadi boleh dipertimbangkanlah. Jadi beliau meninggal dunia di dalam penjara. Jenazahnya lalu dikuburkan di Maqabir Sufiyah, ini di perkuburan Sufiyah namanya. Sekarang ini berada di kawasan Universiti Damsyik di Syria. Dikatakan ketika beliau wafat, kota Damsyik itu penuh dengan orang-orang yang datang melayat untuk menghantar beliau ke perkuburan. Apa melayat? Melayat ni bahasa Jawa. Melayat ni maknanya kita pergi pada orang meninggal, itu namanya melayat. Jarang digunakan kita pergi ziarah, pergi melawat. Tapi yang lebih tepat menggunakan perkataan melayat, M-E-L-A-Y-A-T. Kata asalnya layat, L-A-Y-A-T. Itu lebih tepat, melayat ke tempat orang meninggal, bukan kita berziarah. Biasa kita gunakan, kita pergi melawat, ziarah orang meninggal. Ini sekadar kongsi sajalah, kalau ada itu bermanfaat. Melayat, ini bahasa Jawa yang telah digunakan juga dalam bahasa kita. Jadi
kewafatan beliau, kota Damsyik penuh dengan orang-orang yang datang untuk mengikuti ke perkuburan, ke tanah perkuburan. Ibnu Taimiyah berbincang tentang syurga dunia, yakni sebuah taman kebahagiaan yang terdapat di dalam hati. Ini agak apa kata orang, secara majaz, secara kiasan, dan ianya juga boleh kita katakan pembahasan dari segi ilmu tasawuf. Menurut beliau, setiap daripada kita memiliki syurga itu. Ini di dalam hati ada syurga. Apa maknanya? Itu kan kata yang simbolik, kata yang berkiasan, kiasan. Tiada apa dan siapa yang mampu merebutnya daripada kita. Ini disebabkan oleh kebahagiaan bukan terletak di tubuh, akan tetapi tertanam di dalam hati. Jadi apa yang dimaksudkan oleh beliau adalah syurga hati ini maknanya kebahagiaan, kesenangan, kemudahan, apa lagi? Ketenangan, ketenteraman. Itu tidak terletak kepada dunia yang ada. Maknanya tidak terletak kepada kebendaan. Tidak kerana pangkat, tidak kerana harta. Berapa banyak orang yang punya harta, punya kedudukan, mereka terjerumus di jalan maksiat. Mereka melanggar perintah-perintah Allah. Berapa banyak. Jadi tanamkanlah syurga itu dalam hati kita untuk meraih kebahagiaan, di mana kita merasa enak dan merasa tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan bapa, setiap kita mempunyai pengalaman masing-masing ketika kita beribadah, terutama solat. Ada orang selepas solat dia merasa lega, dirinya merasa lega. Sebab apa? Dalam dia solat, dia mengadu kepada Tuhan. Di samping bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi, dia mengadu kepada Tuhan, dia merintih kepada Tuhan, dia minta kepada Allah masalah-masalah yang dihadapi. Maka dari itu, ada orang selepas dia salat, kita nampak pada raut wajahnya keceriaan dan kegembiraan. Ada nur di dalam tubuhnya. Tapi ada orang lepas salat dia tak rasa apa-apa pun. Ada orang lepas salat ada nur, ada cahaya pada dirinya dan pada tingkah lakunya, pada akhlaknya, pada perilakunya, mempunyai akhlak yang mulia, orang yang sopan, orang yang bertimbang rasa, yang lemah lembut, yang menyantuni orang-orang yang memerlukan dan sebagainya. Jadi terserlah pada dirinya nur cahaya kepribadian yang unggul. Itu orang yang menikmati solat. Yang Allah katakan, inna solata inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kamu daripada kejahatan dan kemungkaran. Nah, berapa banyak di antara kita kena introspeksi diri kita. Lepas solat kita caci orang, kita fitnah orang, kita tidak bertimbang rasa dengan orang, kita cakap kasar dengan orang, kita kedekut, bakhil. Berapa banyak kita rasakan nikmat dan gembiranya selepas kita solat. Dan juga berapa banyak kita juga kena muhasabah diri kita. Yang saya katakan tadi, kita keluar daripada masjid, kita keluar dari tempat sujud kita, tidak menampakkan, tidak ada cahaya kebaikan, cahaya akhlak mulia pada diri kita. Nah, bagaimana solat itu boleh memberi kita kebaikan? Ini semuanya beralih pada hati kita yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang lepas solat dia tak rasa apa-apa pun. Yang lebih dahsyat lagi, lepas solat
Itu tadi dah saya katakan, mengumpat orang, menggunjing orang, merendah-rendahkan orang, menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, tak ada sifat tawaduk, tak ada sifat rendah diri. Ya, mana mungkin dalam solat kita Allah nak kabulkan doa-doa kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, saya kira inilah yang memberikan syurga yang ada dalam hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sampai di sini dulu kerana masa tidak mengizinkan. InsyaAllah kita sambung pada lain kesempatan, dan mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini dapat sama-sama kita renungi untuk kita pertingkatkan iman kita, ilmu kita dan amal kita. Itulah yang akan memberikan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup ini. Dan kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda, tidak terletak kepada keduniaan, tapi terletak sejauh manakah syurga itu berada dalam hati kita untuk kita lakukan kebaikan, untuk kita menabur kebaikan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah ibadah kita apa saja, puasa kita, lebih-lebih lagi solat kita lah. Saya kira solat kita, solat berjemaah, sepatutnya hati kita ini terpaut. Jangan sampai ada buruk sangka, syakwa sangka antara kita. Kerana kita solat dalam saf, kita disatukan kerana Allah. Kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya kan? Dalam salat, dalam doa iftitah kita baca, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Apakah betul-betul solat kita kerana Allah? Bagaimana selepas solat? Adakah kerana Allah? Atau kita hanya nak menunjuk-nunjuk dan kerana keduniaan dan kerana kebendaan sahaja? Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang mazmumah, yang keji. Bapak yang dirahmati Allah, sekali ini saja. Saya minta maaf kalau ada yang terkasar bahasa, mungkin ada yang kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafi. Dan semoga Allah SWT menambahkan ilmu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.